Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang masih pagi lagi. Saya nak buat video ni untuk panduan siapa yang nak pergi ke umrah yang terus ke Mekah, masuk ke Mekah. Panduan ni hanya untuk perempuan. Jadinya kita akan bincangkan macam mana kita nak pergi, pakaian kita dan juga situasi kalau kita terus touchdown dekat Jeddah. Dari KLIA ke Jeddah terus masuk ke Mekah. Jadi ini satu yang agak menarik jugalah sebab ada sebenarnya ada banyak dalam kursus-kursus online. Kursus online dan kursus bersemuka dengan travel agent, tapi saya cuma terangkan kepada siapa yang rasa macam nak faham situasi, sebab saya akan lebih kepada situasi. Okey, sebenarnya sebelum kita pergi tu kita dah tahu kita beli tiket hala mana. Jadi kalau kita pergi Jeddah, kita akan turun Jeddah dan penerbangan adalah 8 jam 9 jam. Kalau kita beli tiket sendiri atau kita dengan TA, kita akan tahu kita akan ada transit. Mungkin transit dekat Brunei, mungkin transit dekat Sri Lanka, mungkin transit dekat Oman. Jadi kita kena tahu transit kita berapa jam juga. Perjalanan kita jadi berapa jam? 15 jam. Ada yang jadi 16 jam, ada jadi 12 jam, bergantung kepada transit. Kalau direct flight, alhamdulillah kita duduk satu flight terus dari KLIA pergi ke airport Jeddah. Okey, jadi dalam situasi ini kita kena berpakaian dalam keadaan pakaian yang sangat-sangat kita selesa. Selesa dan menutup aurat yang boleh bawa terus ke umrah. Okey, pakaian ihram kita lah. Pakaian ihram ni kita disunatkan pakai warna putih, tetapi pakai warna apa pun tak apa. Warna putih ni macam alhamdulillah dapat markah lebih lah sebab dia disunatkan kan. Pakaian hitam, pakai baju bunga-bunga, semua pun boleh. Okey, tetapi menutup aurat dengan sempurna. Menutup aurat dengan sempurna itu bermakna dalam pakaian kalau kita pakai jubah kita biarlah dalam keadaan yang longgar, tidak ketat, tidak mengikut bentuk badan. Jubah nipis tak apa, sebab dekat tanah Arab ni ada musim yang panas, ada musim yang sejuk. Tengok keadaan musim yang kita pergi. Dalam flight pun mungkin panas, mungkin terlalu sejuk. Okey. Saya pun tak pasti macam mana, tapi bagi saya kat dalam flight moderate je lah, tak ada panas, tak ada sejuk sangat. Saya pakai jubah je, tak ada pakai sweater, dan tak ada rasa panas sangat. Lagipun dia akan bagi selimut kan nanti. Bolehlah pakai selimut tu kalau sejuk. Okey. Pakaian perempuan jubah. Tak perlu tebal sebab kita nak selesa, kita nak ke sana sini. Tetapi jangan jarang. Jarang memang tak boleh. Pakaian yang jarang memang tak boleh. Kalau pakaian yang jarang kena pakai lagi satu lapis di luar atau di dalam. Dalam ni bahagian bawah pula, kalau boleh saya minta sangat pakai seluar yang kain nipis tu yang longgar dari atas sampai bawah, maknanya bergetah. Kat bawah tu tak perlu bergetah, tak apa, macam seluar yang kain yang nipis tu. Saya tak berapa galakkan pakai kain dalam. Pakai kain dalam ni, kain dalam tu kadang-kadang dia tak panjang, lepas tu dia kain. Kalau seluar ni dia dah tentu kita yakin dan pasti dia adalah seluar. Bermakna kalau kita melangkah pun dalam keadaan seluar. Lagi kat luar kita ada jubah kan, jadi kita yakin bentuk tak nampak, keadaan terjamin. Kalau kita terjatuh tu kita tak minta lah. Tapi kalau kita terjatuh eskalator ke, kita perlu berlari ke, kita yakin kita pakai seluar dekat dalam ni. Bukan seluar dalam, seluar panjang yang dekat dalam jubah. Kalau kita pakai kain dalam, merisaukan juga. Jadi dari sekarang, kalau siapa yang nak pergi umrah, saya galakkan, sangat-sangat galakkan. Dekat dalam pakai seluar, lepas tu pakai jubah. Stokin tebal tak apa. Stokin tebal tak apa. Baju kalau boleh jangan tebal, tetapi jangan jarang. Hand sock ni saya dah cerita belum? Hand sock ni, kalau boleh beli yang bergetah macam ni. Beli yang bergetah macam ni. Ada yang ada tangan, dia grip dekat ibu jari. Ada yang ada grip dekat jari macam ni kan.
Tapi seboleh-bolehnya saya galakkan beli yang macam ni. Sebab apa? Bahagian ni kita kena buka. Kena terbuka. Untuk ihram, pakaian ihram ini adalah kena terbuka. Bahagian muka kena buka. Jadinya itu adalah syarat-syarat pakaian ihram. Yang pakai hand sock yang ke sini ni saya tak pasti. Yang ada tali ke sini pun saya tak pasti. Sebab dia ada menutup sebahagian dari sini kan. Jadi bila kita tak pasti ni, kita jangan biarkan diri kita dalam keadaan was-was. Cari yang macam ni. Grip macam ni. Grip macam ni kita dah pasti. Yakin dan pasti sini saja terbuka. Tak ada yang tertutup. Jadi beli apa yang yakin dan kita pasti. Pakai selalu. Pakaian yang kita... Jangan kita nak pergi umrah baru kita biasakan diri pakai seluar panjang dekat dalam jubah kita. Jangan baru kita nak pergi umrah baru kita biasakan diri pakai jubah. Tak. Kita biasakan diri. Jadi bila naik flight pun kita pakai baju yang biasa kita pakai. Tak perlu kita pakai pakaian baru. Sebab nanti kita tak tahu apa yang kita nak selesa. Yang biasa kita pakai. Saya tak berapa galakkan pakai jubah seluar tu. Sebab apa? Sebenarnya jubah seluar, saya galakkan orang memakai jubah di dalam seluar. Tetapi saya tidak menggalakkan orang memakai jubah seluar. Faham? Macam mana pun kita akan dapat melihat bentuk kaki kita. Waktu kita duduk, waktu kita silang kaki. Jadi kita macam mana pun, macam saya cakap tadi, kita hilangkan was-was dalam diri kita. Kita yakin. Kita pakai jubah, kita pakai seluar dekat dalam. Jadi kita yakin. Kalau kita pakai jubah seluar, kita pakai jubah dekat atas tapi kita pakai seluar. Waktu kita berlari, waktu kita duduk, akan menampakkan bentuk kaki kita. Elakkan perkara yang was-was. Jadi kita buat perkara yang kita yakin. Jadi pakaian kat dalam flight seboleh-bolehnya itu. Situasi dekat dalam flight, kalau boleh selesakan diri seselesanya. 8 jam, 9 jam dalam flight, sampai sana kita kena berurusan dengan immigration. Kalau DIY kita kena cari teksi dah selepas tu, ataupun dah ada teksi yang tunggu. Okey, kalau TA akan ada arrangement masukkan luggage dalam bas, kita naik bas. Lepas tu kita akan bertolak perjalanan pergi ke Mekah, ke hotel. Daripada hotel tu, saya nak cerita dekat dalam flight pula. Kat dalam flight 45 minit sebelum touchdown, kalau dengan TA, travel agent, dia akan bagi tahu okey, niat ihram, niat umrah. Bermakna kita kena niat. Ada mutawif yang bacakan, kita aminkan. Kalau kita pergi DIY, pergi sendiri, kita bacalah niat tu kat dalam handphone ke apa ke, niat terus dalam hati. Perempuan, saya cerita pasal perempuan dalam video ni. Perempuan ada niat umrah, ada niat umrah bersyarat. Niat umrah bersyarat ni kalau kita tak pasti kita akan datang period, atau kita dalam period tapi dah tinggal yang black discharge je, yang sikit-sikit bintik-bintik darah, yang bintik-bintik aja. Kita yakin dan pasti kemungkinan kita akan habis period 1 hari atau 2 hari dan kita masih ada di Mekah. Jadi kita memerlukan niat tu di dalam flight tu kita memerlukan niat. Jadi itu dinamakan niat bersyarat. Ini berkaitan dengan kesihatan. Jadi kesihatan dan period. Kalau kita sakit tapi kita rasa kita akan baik, 2 hari lagi ni mungkin baik, kita ada niat bersyarat. Itu nanti kita cerita lain. Jadi untuk perempuan ada niat biasa, niat yang kita pasti, dan niat umrah bersyarat. Itu kita cerita di bab lain. Jadi bila kita dah niat tu, kalau kita pergi DIY atau apa, pilot pun akan umumkan kita dah nak kena niat, kita niat. Selepas tu kalau kita pergi umrah dengan dengan travel agent, dia mutawif akan mulalah tabliyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu kita adalah disunatkan sampai kita masuk ke Mekah untuk tawaf. Jadi kita akan baca tu. Kalau pergi DIY, pasang earphone, sentiasa baca. Itu sunat. Sangat bagus. Kenapa saya kata sangat bagus? Dia akan menaikkan semangat kita. Kita penat ke apa ke, kita rasa nak buat, nak habiskan umrah ni. Itu sangat penting sebenarnya.
talbiyah ni. Jangan ambil ringan dengan talbiyah. Dalam kapal terbang tu 45 minit sebelum touchdown tu, dan di dalam bas antara airport ke mana, ke hotel tu, okey, mula-mula bila talbiyah tu, mula kita penuh lah, bergema lah talbiyah. Kalau flight tu penuh dengan orang umrah, bergema lah. Lepas 15 minit, dah tinggal lah separuh. Lepas 30 minit tu tinggal lah suku. Tak lama tu ustaz seorang je lah yang bertalbiyah, tapi tak apa. Okey, jadi keadaan tu memang untuk menaikkan semangat kita. Sebabnya kalau kita baca sendiri makna talbiyah tu sangat menyentuh hati. Sebab apa? Dia memanggil-manggil kita. Itulah yang membuatkan kita dah tua ke, kita muda ke, kita kanak-kanak ke, kita rasa bersemangat terus. Sentiasa bersemangat nak habiskan umrah kita ni. Umrah pertama kita ni. Bukan umrah kali pertama. Mungkin ada yang banyak kali pergi. Tapi kan kita 8 jam kat dalam flight. Kalau yang transit sampai total 15 jam. Naik lagi bas. Ada dugaan lagi dekat immigration kononnya. Talbiyah ni lah yang akan bersama dengan kita. Bersemangat kita nak sentiasa. Kita tahu kita punya niat nak umrah. Kita nak selesaikan juga. Jadi talbiyah ni sangat penting. Lepas tu, bila dah sampai dekat Mekah, kita akan dibawa ke hotel. Kalau kita DIY, kita tahulah hotel kita mana. Tapi situasi situasi waktu sampai di Mekah adalah macam ni lah, lebih kurang. Ini mana-mana travel agent adalah sama. Kita akan turun dulu bas, mungkin jauh sikit dari hotel, mungkin dekat. Tengok keadaan hotel. Kalau hotel betul-betul tepi jalan, bas akan berhenti dekat tepi jalan betul. Kita turun terus masuk hotel. Tapi kalau hotel jauh sikit dari jalan besar, bas tak boleh masuk, kita kena jalan sikit. Itu tak ada masalah. Selepas tu kita sebaik-baiknya kita ada satu hand luggage yang kita bawa naik flight ke atas, yang kita tak masuk dekat check-in luggage yang kat bawah tu, yang dekat dalam perut pesawat tu. Dekat dalam hand luggage tu, kita memerlukan satu persalinan baju kita. Kat situ. Sebab apa? Apa yang penting kat dalam tu adalah satu persalinan yang lengkap. Bermakna kalau luggage kita hilang, kita ada dekat tangan kita sendiri ada luggage satu persalinan yang boleh menyelamatkan keadaan. Okey? Jadi biasanya lah mutawif ustaz akan bagi kita kunci bilik. Kalau share bilik, dia akan panggil yang ini share bilik, 4 bilik ke 5 orang, 1 bilik 5 orang ke berapa, dia akan panggil grup ni. Okey. Dia akan bagi kunci. Kadang-kadang luggage kita sampai waktu yang sama dengan kita. Tapi kadang-kadang luggage kita sampai lewat. Bukan sampai lewat dari situ, tapi orang yang menurunkan daripada bas pergi ke hotel. Mungkin jauh, mungkin dekat, saya tak pasti. Ustaz akan cakap, okey, kita balik umrah, beg dah ada kat bawah. Ataupun kita tunggu beg. Naik atas sekali dengan beg. Tengok keadaan. Okey. Jadi bila beg lambat dari kita, lambat diturunkan dari bas dari kita, okey, naik aja dulu hotel. Naik bilik dulu, bersihkan diri. Saya cerita pasal perempuan bersihkan diri. Bersihkan diri. Macam mana kita cara bersihkan diri? Sebaik-baiknya kita kena ada wuduk. Tawaf umrah perlu ada wuduk. 7 kali pusingan tawaf umrah perlu ada wuduk. Selepas tawaf, kita akan solat sunat di belakang makam Ibrahim atau kawasan-kawasan mana yang kosong. Okey, ini perlu ada wuduk. Bila kita masuk aja rukun untuk sa'i dari Marwah ke Safa ke Marwah ke Safa berulang-ulang, itu tak perlu ada wuduk. Bermakna kalau kita terkentut tak apa. Tetapi daripada hotel nak pergi ke Masjidil Haram di Mataf tu, kita nak
Tawaf itu perlu ada wuduk hingga habis kita solat sunat. Sunat tawaf di belakang makam Ibrahim. Itu perlu ada wuduk. Jadi apa persediaan kita? Kita dah 8 jam, 9 jam dalam flight ni kan. Okey, nak buka lah semua. Rasa macam nak mandi. Okey, mandi boleh, gosok gigi boleh, semua pun boleh. Tetapi sebaiknya bagi perempuan tak yang ni, tudung dalam ni, serkup ni kita panggil ni, tak perlu buka. Sebab apa? Kita takut tertarik rambut, gugurnya rambut akan kena dam. Jadi buka sikit sini untuk ambil wuduk, buka kat telinga sikit, ambil wuduk. Kalau mandi pun buka macam tu je. Mandilah, mandi muka, mandi badan, segar-segar semua. Pakai pakaian. Nak pakaian sama boleh, nak pakai pakaian yang bawa dekat hand luggage tu, okey. Dekat dalam flight pakai baju bunga-bunga macam ni. Okey. Dekat dalam hotel nak tukar pakaian semua putih. Okey, tukar semua putih. Alhamdulillah, dah cantik dah untuk pergi buat tawaf pertama kita. Okey. Macam itulah lebih kurang keadaan dia. Lepas tu ustaz biasanya akan bagi 1 jam, 45 minit, 1 jam ataupun 1 jam setengah. Lepas tu kena turun. Sebab apa? Dia tak nak jemaah tidur. Dia tak nak jemaah keletihan, rasa dah baring tu dah sedap. Sebab kita masih dalam niat satu, niat ihram kita. Niat umrah kita. Kita dalam berihram ni, tidak boleh berleka-leka. Dah rehat sekejap, 45 minit, kita basuh, wash, semua ambil wuduk, turun bawah. Kalau ikut travel agent, jangan lambat-lambat. Jemaah lain pun nak cepat. Kadang-kadang sampai pukul 11 malam. Sampai pukul 10 malam. Kita nak buat umrah sa'i semua 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam. Kita tak pasti nak tunggu siapa, dalam keadaan macam mana. Okey, semua kena cepat. Kita bantu orang lain mudahkan keadaan. Keadaan kita pun mudah. Kita punya travel agent pun mudah. Jemaah lain pun mudah. Kalau pergi DIY, kita pergi sendiri. Cepat-cepat. Kita nak habiskan umrah pertama, lepaskan niat kita, lepaskan ihram kita. Okey, pertama sekali. Turun bawah, travel agent dah siap lah semua jemaah lain. Okey, kita pergi buat umrah. Kita buat umrah masuk. Bila dah masuk tu, pergi Al-Haram. Masuklah dekat bawah tu. Okey. Masuk dekat bawah tu akan terus pintu laluan yang biasa travel agent akan bawa masuk adalah pintu laluan utama. Okey. Pintu laluan utama tu. Jadi kita bila masuk tu kita terus nampak Kaabah. Ustaz akan baca doa apa-apa, aminkan. Kalau yang pergi DIY pergi sendiri. Kita bila nampak Kaabah ni kita disunatkan. Kita disunatkan keluar rasa kasih sayang. Keluar rasa kasih sayang, keluar rasa keinsafan. Yalah nampak Kaabah kan. Perasaan tu susah nak digambarkan. Tapi macam itulah perasaan dia. Okey, tapi tetapkan hati kita nak buat umrah ni. Okey. Sedih boleh, bersederhana, wasatiyah. Bersederhana saja dalam keadaan sedih, hibur, semua perasaan ada. Okey. Menangis tidak membatalkan wuduk. Tawaf sambil menangis pun tak membatalkan wuduk. Tetapi bersederhana. Okey. Ikut ini semua ada dalam bacaan lah. Kalau ada TA, kalau beli buku pun ada buku bacaan. Kalau tak tahu nak baca apa ataupun doa-doa terlalu panjang buat DIY, pergi sendiri pun tak apa. Kita niat, kita dah tahulah kat mana mula dia di Hajaratul Aswad tu. 7 kali pusing, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali. Tapi apa yang perlu kita baca? Baca dia simple saja. Doa apa yang kita nak doa, sentiasa berdoa. Kalau kita nak zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, boleh, semua boleh. Tetapi waktu saya bawa anak-anak, saya minta anak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab ini doa keseluruhan umat Islam. Bila kita berdoa untuk orang, malaikat berdoa untuk kita. Itu saja. Selepas tawaf tu,
Saya tak perlulah cerita pasal tawaf tu. Nanti bila kita di mana kita perlu, itu kena tengok video lain. Selepas tawaf, solat di belakang makam Ibrahim. Kalau tak ada kosong, solat saja di mana-mana. Ada yang beruntung dapat solat di dalam Hijr Ismail, tapi waktu saya pergi yang terakhir tu masih belum buka lagi, Hijr Ismail masih tutup. Selepas tu terus ada laluan untuk pergi ke apa panggil? Sa'i. Daripada Sa'i sekarang kerajaan Arab Saudi sangat bagus. Tempat Sa'i kita semua tile. Okey, jadinya pergi ke Sa'i. DIY atau dengan TA ikut sahaja. Niat. Sampai saja di tempat Sa'i tu, pandang ke Kaabah, baca doa Sa'i. Kalau tak tahu pun tak apa. Niat saja saya nak bersa'i ni kerana Allah Ta'ala dalam umrah. Wajib dalam rukun umrah. Okey, tak apa, semua tak apa, asalkan dalam hati kita ada niat yang betul. 7 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Okey, 7 kali. Sampai saja yang ke-7 tu, terus pergi ke belakang. Yang perempuan tarik rambut dari sini. Sekurang-kurangnya 3 helai, potong 1 inci, lebih kurang. Potong. Jangan tarik dari sini. Jangan tarik dari sini. Ini semua membuka aurat. Tarik dari sini. Dekat dalam beg memang dah siap ada gunting kecil. Jangan nak, sebaik-baiknya semua orang kena ada. Saya tahu nak pinjam tu boleh, tapi seboleh-bolehnya jangan pinjam. Semua orang pun dalam keadaan sibuk. Nak pinjam, mereka akan bagi dengan senang hati. Sebab apa? Semua orang nak buat kebaikan dekat tanah haram. Nak pinjam. Tapi sebaiknya kita uruskan diri kita sebaik-baiknya. Kalau kita bawa anak, kita bawa mak, lepaskan diri kita dulu. Kerana apa? Kita masih dalam ihram. Kita masih lepaskan diri kita. Okey, selepas tu barulah pergi dekat kerusi roda mak sini. Potong tahallul. Kita dah selesai umrah. Alhamdulillah dah potong semua. Dah selesai umrah pertama kita. Biasanya esok adalah hari rehat. Boleh pergi solat di masjid, nak beriktikaf di masjid, buat tawaf sunat, semua boleh. Hari ketiga, okey, kita keluar pula bermikat lagi dekat Tanaim ke. Ada ziarah, ustaz bawa pergi mana, Hudaibiyah pun ikut, boleh bermikat lagi. Macam tu. Jadi biasanya keadaan dan situasi, 1 hari kita buat umrah, 1 hari rehat. Hari ketiga kita buat umrah lagi. Kita dalam keadaan yang sangat seronok. Sebab tu ada travel agent dapat 3 kali umrah. 1 kali pergi Mekah, bukan 1 kali umrah, 3 kali. Ada yang dapat 4 kali. Kalau kita ada mak ayah yang belum buat umrah, okey. Pertama ni kita selesai. Lepas tu kita niatkan mereka. Kedua, ketiga kita punya lagi. Alhamdulillah. Macam itulah situasi, keadaan dan pemakaian. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.